Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan manusia dan bumi sebagai tempat kediamannya. Allah juga pencipta segala bahan-bahan alam yang mempunyai hubungan dengan manusia. Allah tidak membiarkan manusia begitu sahaja. Antara keadilan Allah yang maha tinggi pada manusia adalah memikul amanah di dunia. Mereka bertanggungjawab di atas apa yang dilakukan sebagaimana ajaran yang mengatur seluruh kejadian mereka yang meliputi rohani, jasmani, individu, masyarakat, moral dan material. Maksudnya, Allah yang menjadikan alam. Bukan sahaja dia menjadikan alam, Allah juga menjadikan peraturan-peraturan kepada alam. Oleh kerana itu, di antara nama Allah ialah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yani Tuhan yang menjadi dan mentarbiyah alam. Di antara alam itu ialah manusia. Dan bumi tempat manusia duduk. Dan di atas bumi ada makhluk-makhluk yang banyak. Tumbuh-tumbuhan, galian, binatang dan lain-lain. Dan langit dengan segala makhluknya, malaikat, matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala, awan-awan yang mengarak. Semua makhluk ini ada kaitan dengan manusia. Bukan sahaja begitu saja, mereka bersambung di antara satu sama lain. Kita melihat sendiri bagaimana peredaran bulan mempengaruhi pasang surut laut. Pasang surut laut mempengaruhi pembiakan dan peredaran ikan yang menjadi hasil laut kepada manusia. Hujan-hujan yang turun mempengaruhi tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia, pembiakan binatang. Malaikat-malaikat juga ditugaskan oleh Allah. Ada malaikat yang menjaga urusan rezeki, Mikail, urusan wahyu, Jibril, dan malaikat-malaikat yang lain. Di mana semua makhluk ini berhubung di antara satu sama lain. Dan semua mereka berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala membahagikan kedudukan makhluk dengan adil di antaranya tugas masing-masing, termasuk tugas manusia. Di sinilah hikmatnya kita menyebut syahadah, pengakuan keesaan Allah bersama dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang kita baca wirid selepas sembahyang, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahi al-Islam. Allah menaik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Dan menaik saksi bersama dengan Allah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah itu oleh para malaikat dan oleh ahli-ahli ilmu, yakni para ulama, sama-sama menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Qa'iman bil qist, yang menegakkan dengan keadilan, yang meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Termasuklah tugas-tugas yang diberi kepada makhluk-makhluknya. Di antara makhluk itu makhluk manusia, ditugaskan oleh Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila malaikat bertanya
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'? Adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi itu satu makhluk yang melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah? Malaikat bertanya, bukan engkar, tetapi minta penjelasan. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Bukan macam manusia suka mengundurkan diri. Malaikat berlomba. Bila malaikat bertanya, adakah engkau nak jadikan manusia di atas muka bumi? Maksudnya pasal apa tak suruh kami? Kami boleh menjalankan tugas. Tuhan kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Malaikat tak boleh bertugas di bumi. Bukan tugas malaikat pera lembu. Bukan tugas malaikat pera khubah yang itik. Bukan tugas malaikat untuk bercocok tanam. Tidak sesuai dengan makhluk malaikat. Tugas malaikat, tugas yang lain. Allah Ta'ala meletakkan manusia dengan tugas dan kewajipan yang sesuai dengan tabi'i ataupun naluri ataupun sifat semula jadi kejadian mereka. Yang berbeza dengan malaikat dan berbeza dengan binatang. Di mana Allah Ta'ala jadikan manusia itu ada unsur rohani. Unsur ruh. Unsur ruh, malaikat, manusia berfikir, mencari ilmu. Unsur ruh juga manusia percaya kepada Tuhan. Dan memerlukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Unsur ruh, manusia ada perasaan. Perasaan yang hendaklah diisi dengan akhlak yang mulia. Menolak akhlak yang buruk. Itu semua adalah perkara rohani. Perkara abstrak. Perkara yang kita tak nampak. Yang tak boleh dipegang. Itu adalah kejadian manusia. Yang kita rasa sendiri perasaan dalam diri kita. Yang sangat menakjubkan. Manusia juga ada jismani, ada tubuh badan. Ada mata, ada mulut, ada telinga. Ada perasaan yang dirasa oleh tubuhnya. Oleh lidahnya, oleh dirinya. Itu adalah unsur jasmani yang ada pada manusia. Rohani dan jasmani dua-duanya memerlukan makanan, memerlukan tugas dan memerlukan kedudukannya. Manusia juga adalah individu, iaitulah diri masing-masing. Dia kena jaga diri masing-masing. Manusia juga adalah masyarakat. Tak boleh hidup seorang, kena hidup ramai-ramai.